Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan-tuan pengarah, pegawai-pegawai keseluruhan staf SDN Kuala Terengganu, seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada pagi yang penuh barakah ini dalam suatu sesi kuliah duha. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillahu subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita hadir duduk sebentar di dalam halaqah ataupun Rawdatun min riyadil jannah, di antara taman-taman syurga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita harapkan pertemuan kita pada pagi ini mengundang rahmat dari sisi Allah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita keampunan, rahmat dan pahala yang berpanjangan insya-Allah. Mudah-mudahan ianya memberi keuntungan pada hari akhirat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Sebagaimana yang telah diberitahu kemarin, tajuk kuliah duha kita pada pagi ini mengambil ibrah ataupun pengajaran daripada Aidil Adha yang telah kita tempuh baru saja, dan hari ini telah masuk 16 Zulhijjah. Masih lagi duduk dalam bulan Zulhijjah, yang mana pada awal bulan Zulhijjah, yakni 10 pertama, disebut oleh Nabi SAW suatu bulan yang istimewa selepas daripada bulan Ramadan, bulan Zulhijjah lah. Disunatkan memperbanyakkan amal ibadah, amal saleh, terutamanya pada awal 10. Allah sebut di dalam Al-Quran walayalin ashr, dan pada malam-malam 10 yang disebut oleh ulama-ulama, antaranya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, iaitulah ulama pakar dalam tafsir Quran. Maksud walayalin ashr adalah pada 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. Jadi kita lepas dah lah, pasal hari ni 16 Zulhijjah dah. Cuma kita nak ambil pedoman, pengajaran dan ibrah, keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat kita ambil dan jadikan ianya panduan di dalam kehidupan, yang mana insya-Allah kita harapkan umur kita ini panjang dengan kebajikan, dan tahun hadapan nak bertemu pula dengan bulan yang mulia seumpama bulan ini untuk mengerjakan lebih banyak lagi amal yang soleh. Kata ulama-ulama, di dalam bulan Zulhijjah ini terkumpulnya amal ibadah yang besar-besar, seumpama salat, seumpama ibadah haji, umrah, dan seumpama dengan ibadah korban. Pengorbanan yang sangat besar oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang tak sepatutnya kita biarkan ianya berlalu tanpa kita mengambil ibrah ataupun pengajaran bersama untuk panduan pada masa akan datang. Pengorbanan yang sangat hebat
Yang kata ulama-ulama, hebatnya Nabi Ibrahim ini di dalam nak melaksanakan perintah Allah, yang kita pun sedia maklum sejarah yang sangat besar Nabi Ibrahim menyembelih akan anaknya. Taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, perintah menyembelih itu hanya didatangkan di dalam mimpi saja. Bukan turun malaikat khabar ke Nabi Ibrahim suruh sembelih anak di Nabi Ismail, kan? Tapi diwahyukan di dalam mimpi. Ini nak khabar betapa taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dirakamkan oleh Allah dalam Quran surah As-Saffat. Dialog antara Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku yang sangat aku kasih, sesungguhnya ayah telah bermimpi. Acak kali dah Nabi Ibrahim mimpi ni, hak tula je mimpi. Mimpi apa tu? Inni ara fil mana anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Allah menyuruh menyembelihmu di dalam mimpi. Fanzur maza tara, apa pandanganmu? Mu rasa gua ni? Jawab Nabi Ismail alaihi salam yang ketika itu masih lagi kecil. Kata Nabi Ismail, ya abati, hei bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah, buatlah, laksanalah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, mudah-mudahan kau dapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar. Allahu Rabbi, ni hebat. Anak hebat, ayah hebat. Ayah hebat, anak pun hebat juga. Ayah nak tunai perintah Allah sembelih anak, anak hak akan disembelih. Redha, kedua-duanya redha. Ni hebatnya. Kedua-dua kekasih Allah. Diuji dengan ujian yang sangat berat. Lepas tu kita kata kepada jemaah masjid, jemaah surau sebelum daripada korban, kita kata kita ni Allah suruh sembelih lembu kambing je, bukan suruh sembelih anak. Suruh sembelih lembu, suruh sembelih kambing, suruh sembelih unta, suruh sembelih kurban. Bukan macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan suruh sembelih lembu, sembelih anak, tetap melaksanakan. Kita suruh sembelih lembu, tak ambuh sekarang. Lembu pula bukan seekor, sebahagian 600,5. Kita berasa sayangnya harta kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembelih lembu je nak. Lembu pula bukan comel muka. Kalau lembu muka macam ni lapar boleh tahan kira. Sayang gak nak sembelih. Ni lembu sedih pun muka gitu, suka pun muka gitu, boleh tua pun muka gitu gak lembu. Supaya je jadi sembelih. Sayang juga kita ni Nabi Ibrahim alaihi salam. Betapa hebatnya ketaatan mereka dua beranak ni kepada Allah Ta'ala. Sembelih. Kerana kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Wah ayah, dah alih dakwah ni kena wah. Kan marah di Tuhan kan. Kata Nabi Ismail alaihi salam. Kalau cakap Terengganu lah. Nabi Ismail dah cakap Terengganu, ni terjemuh Arab. If'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kena buat ayah, dak lih dak buat. Lakukanlah wahai ayah, sesungguhnya mudah-mudahan aku ini di kalangan orang-orang yang mendapat kesabaran. Orang-orang yang sabar. Memang kena sabar. Nak sembelih ni gorok tekuk.
Orang tekak ni Allah jarang hidup. Kolik mati ya. Batu sembelih ni mati ya, datang. Dah ada maknanya datang sembelih dah tapi hidup lagi. Seminggu hidup. Jarang lah. Dah kata sembelih dah baru ni raya haji. Kerak dah tekak ni dah tak mampu. Jarang lah. Malaikat bila kerak tekak, gorok tekak, mati ya. Tapi oleh kerana untuk Allah, persembahan untuk Allah, kerana Allah, kepada Allah, hanya kerana Allah, maka dilaksanakan upacara penyembelihan tersebut. Eret anak, eret dua beranak, bawa pisau setangan, nak menyempurnakan perintah Allah. Satu tempat kata setengah ulama di Mina, lapang pergi masa tu ada benda, lalu direbahkan Nabi Ismail dalam keadaan diikat, kemudian dipalingkan mukanya ke tanah, kerana kata Nabi Ismail, wahai ayah, palingkanlah wajahku ke tanah agar kamu tidak dapat melihat wajahku, bimbang timbul perasaan kasihan. Takut siang dak boleh nak sembelih kan, dak tunang pula perintah Allah, marah pula di Tuhan, suruh paling ke tanah, tak mau tengok muka. Waktu beg pisau nak sembelih, ketika itulah masa sembelih itu Allah ganti dengan kibas yang berwarna putih yang sangat besar. Tapi sembelih bukan wak lelak sembelih, bukan baru nak sembelih baru tukar sembelih dah. Tapi dak duk kata setengah ulama, pisau tu kena tekak dah tapi dak lu guni ting tukar jadi kibah yang sangat besar. Rupa-rupa rancangan daripada Allah nak menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Tuhan nak uji je, nak tengok laksana ke tak. Rupa-rupa laksana juga laksana juga, akhirnya berjaya sungguh. Kedua-dua Nabi Allah ini menunaikan perintah Allah. Nampak? Ni contoh tauladan yang kita kena ambil iktibar, kena ambil pengajaran. Dan siapa tahap suruh sembelih, dah kita anak bukan suruh sembelih suruh semayang je. Sayang dah nak suruh anak semayang. Kadang-kadang dak teramak nak gerak anak mayang subuh, cuti sekolah, hari sekolah gerak awal pasal nak pergi sekolah, hari dak sekolah cuti. Sayang nak gerak anak. Ayah kata ni abang lu manguk pergi mayang subuh mak kata biar ai nak tidur sikit lagi, mana yang tidur lewat siang agak ke dia. Kau apa tidur mana kat 4:30, main Pak D. Malik dah dua-dua bodoh belaka. Ada pula apa dah semayang gerak anak, ada pula tak gerak. Lain 3 tahun tak gerak semayang boleh tahan kira 33. Patut kena keras dah kita anak-anak begitulah. Kalau mak bapak lembut hidup ikut, dia kena ada keras hati lembut hati, keras hati lembut hati, keras hati gitu. Kerana kalau kita tengok hari ni orang yang tak tunang perintah Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbi, beriak cong. Hak jenis tak tunang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah segi ibadat lah, pergi semayang dah. Allah suruh wa'mur ahlaka bis salah. Hendaklah kamu menyuruh akan ahli keluargamu mendirikan akan salat. Kalau ibu bapa wajib menyuruh anak-anaknya mengerjakan salat. Kalau anaknya berumur 7 tahun wajib suruh. Wajib suruh. Dia 7 tahun tak wajib lagi semayang, tapi wajib suruh. 10 tahun kalau tak semayang kena pukul. Itu hukum dalam Islam bagi anak-anak yang mengerjakan salat. Start suruh semayang 7 tahun. Wahum abna'us sab'in, ketika mana mereka ini berumur 7 tahun. Qiyah pada semayang dengan kefarduan yang lain, seumpama dengan menutup aurat,
Qiyam suruh puasa. Jangan curi, jangan buat khianat, jangan cakap lebong. Qiyam lah ke? Hak besar sekali semayang. Tiang dia. Mana bila semayang dah kita tegakkan, hak lain akan ikut lah. Dia gitu. Dia semayang dulu. Dan kita semayang tak suruh dah nak. Umur berapa kita nak suruh anak kita semayang? Hak ada anak lah. Hak tak ada anak nak buat ke mana? Hak ada anak ni. Kadang-kadang tak suruh dah. Tak suruh. Gerak anak pagi tu gerak suruh pergi sekolah, bukan gerak mayang subuh. Kalau mana sekolah dulu nombor 1 dah semayang. Patut gerak semayang dulu Bangun semayang. Kan bangun pergi sekolah, bangun semayang dulu. Sekolah kerja lah apa. Habis semayang baru pergi sekolah. Takkan pergi sekolah tak semayang. Tapi kita sekolah dulu. Patutnya awaluddin ma'rifatullah, tapi kita awaluddin ma'rifatus sekolah. Awal-awal agama patutnya mengenal Allah dengan mendirikan akang salat. Tapi kita tak sekolah dulu kita. Patut anak kita hanya pandai sekolah saja, tapi tidak pandai apa yang Nabi SAW umatnya pandai, iaitulah pandai di dalam agama. Virus ataupun penyakit pada hari ini, umat Melayu Islam tidak mengerjakan salat. Orang tak semayang ni tak taat pada Allah. Waktu orang tak semayang, pergi gebang baru ni, sia-sia. Kita kata gitu. Hak jenis tak semayang bang, gebang baik, sedekah baik, haji baik, umrah baik, tidak diterima, mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rugi tak ibadat kalau tak semayang? Rugi semayang je tak, tapi ibadat lain banyak. Sedekahnya banyak, hajinya banyak, umrahnya banyak, buat baiknya banyak, belanja orang makannya banyak, tapi tak semayang. Allah ruginya lah. Apa ruginya? Pasal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak terima bayang, Tuhan tak terima. Buat saja buat saja. Tambah buat berasa-berasa nak buat. Bila buat tidak dapat apa-apa di sisi Allah. Sebab tu semayang nombor 1 sekali. Di pejabat, di sekolah, di kilang, di mana-mana semayang dulu. Barulah melahirkan pekerja yang amanah, pekerja yang takwa kepada Allah. Ni pekerja tak semayang bandar. Ambil pekerja tak semayang, suruh jaga kedai, habis lekuk dengan kedai-kedai. Pitihnya bahang dah hari-hari 30 riyal 40 riyal sehari bahang. Lepas tu tak semayang, habis ni cing. Anak-anak tak semayang, bini tak semayang. Tengoklah ni, Allahu Rabbi. Kalau nak pergi kuliah agak temu sama apa pernah kedai makan situ, pernah kedai makan sini, kedai kopi apa pernah. Main demo tak usah kira jambatan buka katuk tak usah kira apa pernah orang. Kau kan luar saja garik kita nak pergi Tampak Tuyu, nak pergi ke Batu Rakit, lalu kat ni dekat. Nak pergi ke Gua Badak, garik tu pak penuh. Allah Rabbi, nak kata orang luar hari-hari. Apa-tika tengah makan kepuk, tengah ngonyeh sate ikan. Ni tengah minum air. Allah, dengan anak, dengan ayah, dengan bini, dengan tu. Allah Rabbi. Dan masa mana nak semayang, ke semayang situ. Semayang situ kot Ustaz. Kalau semayang situ, Alhamdulillah. Tapi kuliah maghrib sudah tentu terlepas. Kuliah maghrib terlepas. Kena kuliah kat situ. Beri nak kuliah situ. Ustaz sama kuliah situ baru ni. Tu tak ada dah lah. Beri nak terbang kuliah situ. Sudah tentu terlepas kuliah maghrib. Yang sepatutnya waktu maghrib itu kita duduk pada masjid-masjid, surau-surau. Tapi saat ni lah manusia dia banyak helah. Atas dunia dia banyak helah. Dia kata tak boleh pergi sejid ni Ustaz. Surah-surah sejid-sejid tak boleh pergi ni ramai-ramai. Nyakit kan, takkan Ustaz tak tahu pula. Nyakit banyak lah ni. Ni alasan dia. Tapi dia berterak-terak, bersesak-sesak, dia pasal-pasal malang tak apa.
Situ tak ada nyakit pula. Betul tak? Itu jenis manusia. Bila masjid tutup, dia suruh buka. Bila masjid buka, dia tak mari sekarang. Dia kata pasal datang beruk sungguh. Bukan kata ke mana orang-orang sini, orang-orang hadap jenis tak mari ya. Tengok masa tutup baru ni kan PKP Allah. Bila bila nak buka masjid dia bikin bising dalam Facebook kan. Buat status ni hari-hari. Buat status dalam Facebook. Berat dah Terengganu kita. Dah negeri lain buka belaka tau. Kuliah tak ada orang ni. Berat dah. Boleh bala dah kita. Bala dah. Konon-kononnya. Tapi bila buka mari tak? Mari 3 orang. Hak bisi bangga apa aku ada? Tak ada lah. Kalau mari 2 hari. Nanti buat alasan lain pula. Hak sah. Mari kena bawa jadah diri lah. Kena bawa topeng dalam tu. Orang mari nak mayam kan, mari nak jadi curi. Jadi macam-macam alasan kita untuk tidak taat kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jenis manusia daripada dulu sampailah sekarang ini. Di dalam bab ibadat kepada Allah, dia banyak nak mengemukakan 1001 alasan. Untuk maknanya tidak melakukan amalan-amalan yang salih. Tak ada perasaan cinta kepada Allah ada. Patut kita 3 bulan dah duduk rumah, berbulan-bulan duduk rumah. Allah. Takutnya hati jadi keras tak mari masjid. Hati kita tak mari masjid jadi keras. Jadi keras, jadi tang. Kerana tempat yang paling mulia sekali, bangunan paling mulia rumah Allah, masjid surga. Walau masjid surga tu buruk tapi mulia. Duduk dalam tu walau 5 minit dapat rahmat Allah. Lebih baik daripada duduk di luar 500 tahun. Hebat rumah Allah ni. Di luar tidak boleh iktikaf, duduk dalam masjid boleh iktikaf. Iktikaf ni duduk saja je ni yang iktikaf dapat pahala sisi Allah. Duduk luar boleh iktikaf? Tak boleh. Hebat ni rumah Allah. Takut-takut hati kita jadi tang, jadi keras. Maka tak mari masjid, lama tak mari masjid, bimbang-bimbang jadi tang hati kita. Hari boleh mari kita tak mari juga. Allahu Rabbi. Lepas tu kita katakan kita dapat kembali datang masjid, datang surau selepas daripada Covid ini, satu peluang kedua. Seolah-olah mati hidup semula. Untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ada arah ni manusia. Berakhir main, berakhir jual beli, berakhir hiburan. Tu ibadat ada arah lalu dah. Muda baik, tua baik. Kalau jenis ibadat ada arah lembek lutut-lutut. Tapi kalau hiburan gagah. Bukan zaman kita, zaman Nabi gitu dah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Allah sebut dalam suratul Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan, apabila mari orang jual beli, aw lahwa, dan juga hiburan-hiburan, permainan-permainan, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Rahak ramai-ramai, pergi jemur ramai-ramai, kemudian tinggal Nabi SAW dalam keadaan Nabi duduk tercengang-cengang, berdiri tercengang-cengang. Tazkirah seorang Nabi. Wi kuliah seorang Nabi. Tengok duduk ramai-ramai ni, dengar orang mari jual, bong semua. Nak ke orang jual lagi, nak ke orang main lagi. Ni Allah sebut. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa. Dua ni yang menyebabkan hati manusia tertarik sangat-sangat, lalu meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri tercengang-cengang. Tengok, daripada dulu sampai ini, inilah penyakit umat akhir zaman. Yang tak serik dengan musibah COVID-19 yang Allah Ta'ala beri supaya kita jadi baik, rupa-rupa kita lebih jadi jauh dengan Allah.
Jadi kau jahat ada. Lepas tu orang yang dapat musibah, habis musibah dia jadi baik, sebenarnya musibah itu Allah nak beri kebaikan pada dia. Yakni Allah nak redha hidup dia di atas dunia. Tapi kata ulama-ulama jaga-jaga, kalau orang beriman tetapi dapat musibah, Allah beri dia musibah, dia menghadapi musibah itu dengan marah pada Allah, kemudian selesai musibah atau habis saja musibah atau berlalu saja musibah, dia jadi orang yang derhaka kepada Allah. Dia jadi orang yang makin jauh dengan Allah. Rupa-rupanya musibah itu bukan mendekatkan dirinya pada Allah, tapi rupa-rupanya Allah nak jauhkan diri Allah daripadanya dan dirinya daripada Allah. Musibah atas kafir memang tu hamci dah. Di musibah ni ada dua, sama ada musibah untuk orang beriman dan musibah untuk orang kafir. Musibah untuk orang kafir Allah benci. Lalu Allah Ta'ala timpakan musibah, kesusahan, ujian bagi dia. Rumah bakar, penyakit, begitu begini, Allah benci tu. Tapi untuk orang beriman terbahagi dua pula. Sama ada kerana Allah redha atau Allah Ta'ala murka. Kita ni Allah Ta'ala uji dengan musibah ni Allah redha ke Allah marah? Antara dua ni kita nak hak nasi. Kita nak Allah Ta'ala redha. Kalau begitu, habis saja musibah ataupun penyakit ataupun ujian yang Allah Ta'ala timpakan atas kita, kita jadi guna. Ukurannya masjid syurga. Itu je ukuran dia. Ketaatan kita makin jauh dengan masjid syurga ke makin dekat? Alhamdulillah Ustaz, kita kau dekat Ustaz. Alhamdulillah. Dan sebelum COVID-19 3-4 kali saja mari masjid. Habis COVID-19 lebih acak daripada itu. Dah cukup dengan kuliah maghrib, ada kuliah subuh pula kita mari. Daripada 3-4 kali jadi 7 kali seminggu. Makna Allah redha atas hidup kita dengan harta musibah. Musibah ni banyak, bukan COVID-19 saja. Apa-apa kesusahan yang ditimpakan atas kita, itulah musibah. Sahabat-sahabat dulu hadapi musibah, suka tanda Allah sayang, tanda Allah cinta. Kematian orang yang kita kasih, musibah. Menega tak laku, musibah. Rumah terbakar, musibah. Kemalangan, musibah. Ditimpa penyakit, musibah. Ternakan mampu kerah, musibah. Musibah. Jangan ingat COVID je musibah, banyak lagi musibah. Ujian daripada Allah. Anak bini tak semayang, musibah. Musibah. Lalu ibu bapa menghadapi ibu atau ayah atau suami yang menghadapi ahli keluarganya yang tidak salat, yang derhaka kepada Allah, itulah musibah yang mesti dia berusaha untuk keluar daripada musibah. yakni dengan menyuruh melakukan amalan-amalan yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu-dulu rela habis harta, habis anak, habis pitih tak apa, nak redha Allah. Kita ni nak redha manusia orang dulu-dulu nak redha Allah. Mati anak tak apa, sayang Allah. Habis harta benda tak apa, tak apa, asal Allah sayang, Allah redha. Lepas tu ada kisah yang diceritakan oleh Al-Allamah Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama, orang yang alim, yang sangat suka berjihad pada jalan Allah, namanya Abu Qudamah Asy-Syami rahmatullah alaih. Seorang ulama yang berperang, berjihad. Dia cerita suatu hari ketika mana aku pergi ke Riqah, satu tempat di Syria. Kerana di sana nak berlaku satu peperangan, maka dia pergi. Kemudian kata Abu Qudamah, sampai di perkampungan Riqah tu, aku memberi tazkirah, memberi khutbah pidato.
agar penduduk kampung ini sama-sama denganku berjihad pada jalan Allah. Dia khutbah, beri semangat pada orang kampung supaya bangkit berjihad. Kemudian dia sewa satu rumah dan dia bermalam di situ, dia beli kuda dan beli alatan perang. Pasal esok lagi perang ni. Kemudian bila dia bermalam di rumah tu, pada malam itu juga rumah atau pintu rumahnya diketuk. Ada orang mari. Bunyi, Assalamualaikum, bunyi. Suara perempuan. Kemudian dia buka, Waalaikumsalam. Dia nampak perempuan yang bertudung litup. Pakai purdah, nampak mata dua til. Kata perempuan ini, adakah kamu Abu Qudamah Asy-Syami? Jawab Abu Qudamah, ya aku. Adakah kamu yang mengajak orang kampung berjihad pada jalan Allah? Dan kamu menyuruh orang kampung ini nak menginfakkan hartanya fi sabilillah aku? Kalau begitu, ambillah satu bungkusan ini, dan ambillah satu surat. Diberi surat sekeping. Lalu tak lama perempuan itu pun balik. Dia pun pergi. Abu Qudamah kata, siapa dia pula mari-mari beri salam, ada buku sang beri surat se. Kemudian dia buka surat. Dalam surat tu dikatakan, wahai Abu Qudamah, sesungguhnya aku telah mendengar tazkirah atau khutbahmu pada siang tadi. Lalu aku ada hajat, iaitulah sesungguhnya aku ini tidak ada harta untuk menginfakkan pada jalan Allah. Tetapi aku nak diri aku ini mendapat tempat di sisi Allah. Lalu terimalah bungkusan ini untuk aku jadikan ianya hadiah untuk Allah. Lalu Abu Qudamah pun dia buka bungkusan. Buka bungkusan tu, kata Abu Qudamah, aku dapati di dalam bungkusan itu ada rambut yang sangat panjang. Rupa-rupanya perempuan tadi potong rambut dia. Perempuan rambut panjang, gigi kerak rambut dia panjang, dipinta-pinta menjadi tali yang sangat kemah, yang sangat kukuh. Maka kata perempuan ini, ambillah tali ini untuk kamu ikat kuda perangmu, agar ianya menjadi saksi di hadapan Allah pada hari akhirat bahawasanya aku telah berusaha untuk menolong agama Allah. Tengok orang dulu-dulu hebat. Tak ada pitih. Cari je apa jua untuk diinfakkan pada jalan Allah. Kemudian esok, ketika mana dalam perjalanan nak pergi perang, sampai di satu camp, kata Abu Qudamah, daripada jauh ternampak ada seorang laki-laki sedang menunggang kuda dalam keadaan laju. Siapa dekat Abu Qudamah? Dekat tu dia kata, hei Abu Qudamah, tunggu. Lalu Abu Qudamah pun berhenti kuda dia. Siapa dekat? Kata laki-laki tadi, wahai Abu Qudamah, boleh tak aku nak join denganmu nak perang saya? Lalu kata Abu Qudamah, mu ni siapa dia? Mari dalam keadaan tutup muka, binda-binda dah nak mari perang tak? Mu siapa? Lalu laki-laki ni pun buka dia punya topeng dia. Nampak muka dia. Kata Abu Qudamah, aku dapati laki-laki ini seorang yang mempunyai rupa parah yang sangat comel muka, dan sangat muda. Kata Abu Qudamah, mu ni umur berapa? Kata budak ni, aku umur 17. 17 tahun lagi perang. Tengok orang dulu-dulu Allahu Rabbi. Kita ni 17 agak congek wai syukur budak-budak ni tengok dulu 17 nak pergi perang. Kata Abu Qudamah ni, mu ni muda sangat, ada mak pak tau. Kata budak ni, ada mak ada ayah ada dah. Mana ayah mu? Ayah mati dah. Tak apa mati, berperang menentang tentera salib. Ayah dia syahid. Dan mu ada mak ada. Dan kalau kita balik berkhidmat pada mak mu, lebih afdal daripada berjihad. Balik
Kata budak tadi, "Hei Abu Qudamah, mu dah kenal mu aku?" "Biya mu. Mu aku adalah wanita yang bertemu dengan kamu pada malam hari." "Malam orang puan jumpa dengan mu aku tu." Dia yang menyuruhku untuk menyertaimu di dalam peperangan pada hari ini. Dia suruh aku perang. Dah balik dah anak beranak. Mak wi rambut. Anak mari perang. Hebat orang dulu-dulu dah. Ibuku menyuruh aku berjihad. Pagi tadi nyeblebek kembu suruh dia. Jangan awak lambat-lambat. Katanya budak tadi, sebelum aku keluar daripada rumahku, ibuku sempat berpesan. Dalam keadaan dia peluk aku kemah. Dia kata, "Wahai anakku, aku sangat menyayangimu, aku sangat mengasihimu. Tetapi sesungguhnya aku lebih menyayangi dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah kamu berjihad pada jalan Allah. Cari redha Allah, cari syahid. Jangan balik melainkan dapat syahid." Allah, kemah keming tu. Mana jangan balik melainkan mati. Tak ada mana mak gitu. Ada kat mana ni? Payah nak temu jari kan. Mana syahid-syahid ni matinya. Mana rasa balik-balik jumpa tak jumpa syurga. Itu baru yakin sungguh pada Allah. Mak anda ni darah cetang. Anak pakai tudung labuh sikit, mak marah. "Mana nak labuh nak tudung mu? Nak tadi ustazah." Ada pula. Molek anak pakai tudung labuh. Mak pakai pocong saja. Nampak tekuk-tekuk. Ada pula pakai tudung labuh nak jadi ustazah. Dah pakai tudung labuh malek pada. Menutup akan aurat dengan sempurna. Dah. Nak jadi ustazah ke mana? Katanya mak. Ranan mak. Ni tengok ni mak ni. Mu jangan balik malaikat dapat syahid. Mana mu jangan balik malaikat mati. Lalu dilepaskan pelukannya. Dia kata, "Wahai Allah, saksikanlah. Inilah hadiah anakku yang pada aku kasih. Hadiah untukmu." Lalu berjihad. Abu Qudamah pun benarkan dia berjihad. Perang berjihad. Kemudian satu masa kata Abu Qudamah, "Aku mendengar satu jeritan yang sangat kuat. Lalu aku berpaling melihat pemuda tadi terpelanting daripada kudanya, kemudian berpusing-pusing, patah tulangnya dan terputus akan tubuhnya." Tubuhnya putus, kena tetap. Lalu aku pergi mendapatkannya. Kemudian aku riba dia dalam keadaan mukanya penuh dengan darah. Lalu kata pemuda tadi, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepadaku peluang untuk aku memberi wasiat." Dalam tubuh putus, patah, riak, darah, hanya dah lagi nak wasiat. Wasiat untuk ibuku, "Wahai Abu Qudamah, khabarkanlah kepada ibuku nanti bahawasanya aku mendapat syahid di sisi Allah." Kemudian, "Wahai Abu Qudamah, kalau ibuku tidak percaya, kau koyokkan pakaianku ini menjadi saksi." Kemudian Abu Qudamah ambil pakaian dia, lap darah banyak, sembuh darah. Maka kata pemuda tadi, "Wahai Abu Qudamah, kenapa kamu lap darahku dengan pakaianmu? Guna pakaianku agar ianya menjadi saksi apabila aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Orang hebat, cakapan hebat juga. Apa mu guna baju aku biar aku ngadak Tuhan dengan darah-darah ni, menjadi bukti aku ni syahid, aku ni berjuang, aku berjihad pada jalan dia. Lalu Abu Qudamah senyap, tak kata apa. Kemudian kata pemuda tadi, "Wahai Abu Qudamah, beritahu kepada ibuku bahawasanya hadiahnya telah sampai kepada Allah. Dan sekiranya aku syahid dan diterima di sisi Allah, aku akan menyampaikan salamnya kepada ayah yang telah meninggal dunia, yang telah syahid pada tahun yang lepas."
Dan wahai Abu Qudamah, aku ada seorang adik perempuan yang berumur 9 tahun. Dia sangat mengasihiku dan aku sangat menyayanginya. Dan dia baru sahaja bersedih atas kematian ayah pada tahun lepas. Dan dia tiap kali aku nak keluar daripada rumah, dia mesti berpesan, wahai abang, jangan lambat sangat, balik cepat-cepat. Dan ketika mana aku nak berangkat pergi berperang, pesanan yang sama dipesan oleh adikku, wahai abangku, janganlah kamu pergi terlalu lama, balik cepat-cepat kerana aku merinduimu. Aku nak main denganmu, budak-budak. Kata Abu Qudamah, kata pemuda tadi, wahai Abu Qudamah, hendaklah kamu pergi kepada adikku, peluklah dia, kemudian ucapkanlah perkataan yang dapat menggembirakan hatinya. Kemudian budak ni syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita nak katakan, inilah contoh tauladan orang-orang dahulu yang kehidupannya tidak lain tidak bukan nak dapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada melalui pintu jihad, melalui pintu solat, melalui pintu puasa, melalui pintu sedekah, melalui pintu korban, apa jugalah. Yang utamanya nak dapat redha daripada Allah. Lepas tu kita dan anak-anak kita, ahli keluarga kita, ajarlah, didiklah mereka cari redha Allah, jangan cari redha manusia. Kerana redha manusia ini adalah tipu. Kawan-kawan kita hak suka ke kita, kadang-kadang suka sungguh, kadang-kadang tipu. Hak puji-puji sungguh, kadang-kadang puji lebang je. Ada kita percaya juga. Kawan kita kepuji kita, dia nak kita belanja nasi ayam sekarang. Berarti puji. Oh, mau mari ni. Mana musmak hari ni lah, aku rasa tengok aku musmak ni Allah. Karang hak dia nak tu karang. Kawan ni bila hak ni semak, orang ni kata semak, orang ni kata handsome, orang ni kata hawa-hawa macam Brad Pitt muka. Ada apa-apa dah lah. Nasi bajet lah dulu sekarang. Dah kan bawa nasi bajet mana sekarang? Pasal apa? Kena puji. Padahal tu pujian kadang-kadang lebong je. Nak habuang je. Carilah pujian sisi Allah. Redha sisi Allah. Hak tu hak sebenar-benarnya. Hak tu sebenar-benar. Kemudian ibrah yang dapat kita ambil daripada ibadat korban ataupun hari raya Aidil Adha, hendaklah kita senantiasa mengasihi akan orang-orang yang miskin. Batu tujuan korban adalah untuk kita bahagikan daging-daging korban kepada orang yang miskin. Tu tujuan dia. Pasal apa? Maknanya Islam nak khabar orang miskin ni, kok mana pun jangan mudah ingat. Kok mana pun jangan lupa orang miskin ni. Sehingga kan dirai setahun sekali beri mereka ini makan daging. Kerana daging ni mahal. Batu tak sah sembelihkan ayah buat rebang. Faham tak? Ataupun binatang yang lain. Dia ada binatang suku, dia panggil binatang an'am. Lembu, kambing, unta, kibas atau biri-biri. Kerbau dikiaskan dengan anak beranak lembu. Selain daripada itu, tidak sah dijadikan korban. Dia di binatang-binatang tertentu ni ibadat kan, tidak buat barang-barang. Walau mahal lagu mana pun dah boleh buat binatang korban. Seumpama dia sembelih rusa. Supaya je rusa tau. Muka dengan kambing lebih kurang je, uduh belaka muka. Cuma tanduk cabang sikit. Dah boleh, dah sah juga buat korban. Pasal dia ibadah. Kita boleh buat ikut sih. Dan kemudian dagingnya hendaklah disampaikan kepada orang yang miskin. Itu tujuan. Lepas tu ulama-ulama kata tak sah kalau tak sampai daging yang mentah kepada orang yang miskin, tak sah korban. Jaga baik orang korban baru ni orang nak orang gebang atas. Itu nak asyik sayang. Tak apa, masuk seorang, masuk 6 orang, tak ada hal. Tapi daging korban, daging mentah ke orang miskin.
Takut jadi macam ke hak sebelum ni, hak ramai-ramai. Rebang-rebang sangat. Nak tukar bimba daging anak beranak saja. Dah abang masuk korban, kakak masuk korban, kau orang tengah masuk korban, orang busu masuk korban, mak masuk korban, ayah masuk korban. Masuk sekeluarga. Dan malak 7 beradik, 7 bahagian. Lepas tu juga hak kakak wika adik su. Adik su wika balong. Balong wika bacuk. Hak tula, daging tula. Mui kakak aku wika mudada wa alik spesial sangat hak tula. Dak siapa? Dak kepada orang miskin. Dak siapa ke tangan orang miskin. Jawabnya korbannya tidak sah. Hendaklah disampaikan daging korban yang mentah kepada orang yang miskin. Walaupun siapa dalam keadaan daknya. Tapi ada siapa? Sah, sekurang-kurang. Tapi yang paling afdal banyak biar banyak. Takut kita tak beri. Ada orang yang masuk semua. Boleh daging korban spesial, dia pergi masak semua, tak wih korang. Dia wih korang tapi wih dalam keadaan masak dah. Jawabnya tak sah. Dia boleh daging korban spesial, dia masuk 700 sebahagian. Boleh spesial. Lepas tu dia pergi masak, dia gula. Dia kata payah nak suruh budak-budak atas orang payah. Cucu-cucu dah alik. Lepas tu buat ke mana? Kita pergi masuk semua senang. Lepas tu ajak orang suruh mari makan. Tak ada lagi orang bagi ni. Memang tak ada orang macam bodoh macam kamu. Tak ada orang buat. Pasal apa tahu dah tak sah. Pergi masuk belaka. Sekawah gula. Ajak orang sedia, ajak orang suruh mari makan. Tak boleh tak? Tak boleh dipanggil sembelihan biasa saja. Tak jadi korban. Jadi rugi tau. Ruginya sembelih biasa. Bulan lain boleh. Korban ni 10, 11, 12, 13 Zulhijjah 4 hari ni. Ni kita nak korban ya. Hari lain tak boleh korban dah. Hari ni boleh korban. Tak boleh tau. Dia 4 hari dia boleh korban. 10, 11, 12, 13 4 hari ni je. Wak awal tak boleh, wak lewat pun tak boleh. 4 hari ni sah korban. Ada orang yang wak lewat. Iwak hari kenang. Dan anak dah boleh balik raya. Ada meeting begitu bini kena jumpa klien lah, payah cuti lah. Mak telefon, mak mu ni balik dah hari raya. Tak boleh balik mau. Dah bila balik? Hari kenang boleh balik. Ya kedak mu. Dah mak nak pakak dah dengan ayah mu ni nak meleh lembu gini. Masuk sekor mak masuk nak mu padang dah mu tak boleh balik. Dah balung tak boleh balik kau. Balung aja kena juga. Jadi pakak hari ke-7. Dah gini ayah mak tanya ayah mu kokok nanya nak hari ke-7 kokok ni. Ayah apa? Mana ayah ni? Balung kat angah apa semua dia kata nak alik hari ke-7 nak alik. Ayah kata hari ke-7 nak meleh ada orang dah. Nanti nak tanya Tek Imam jak free boleh meleh ke ke-7. Hari pun Tek Imam kata mana? Dah nak suruh meleh lembu lah korban kita ni hari ke-7 boleh. Tek Imam kata hari ke-7 boleh. Hamba free hari ke-7. Dah malam kata Tek Imam pada. Mana boleh betul tak? Tak boleh. Nak buat awal pun tak boleh, nak buat lewat pun tak boleh di 4 hari ni je. Ataupun you buat awal, you buat pas main subuh. Meleh dah. Dah baru ni kan main Jumaat kan, hari Jumaat sebab raya. Tak ada orang buat tau. Koko ada lah. Koko ada. Mana tahu. Dia manusia ni kau lama kau bodoh. You buat pas subuh. Katakan berlaku pas subuh tu semelih lalu binatang korban. Jawabnya tak sah juga. Dia syarat dia kena selesai dulu sembahyang raya. Barulah boleh kita sembelih binatang korban. Kalau tak sudah lagi kita sembelih dah, maka jawabnya tidak dinamakan korban. Dinamakan sembelihan biasa saja. Ada jenis gaduh. Kita kena awal-awal tu. Maksudnya nak main Jumaat pula. Mana? Pada gini apa main subuh boleh lalu baik kalau gitu. Pakat 5 orang dah boleh pamayan tu berau boleh.
Nah, beres lalu tak ada apa-apa dah. Lembu pun mampu kerah dah baru tanya orang. Mana orang kat Malaysia? Ada awak dah nak jumpa kembali jemaah pula. Lewat kan begitu begini, marah di Tuhan pula. Dan awak lagu mana kita? Tak sah dah. Dia kena selesai dulu sembahyang raya. Walaupun surah kita dah sudah pergi sembahyang raya, sejik sudah dah. Kita dengar benar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah tu boleh sembelih. Surah kita tak sudah pergi sembahyang, baru ia kena budu. Nah, pamanya. Nah, masjid tu sudah dah. Boleh sembelih. Dia mesti seretak. Kalau seretak setengah ni payah nak kena telefon pula sejik ni. Telefon pula surah kau pada mana? Sudah pergi sembahyang raya pada. Nah, payah Nah, makna tengok pada masa sudah dah sembahyang kalau gini pukul 9 sudah dah 9:05 minit. Kena sembelih. Boleh sembelih Nah, takut-takut kita ni lah dah boleh kira lah. Ada seorang dua ngaji, hak dak ngaji sekampung. Nah, jadi dak juhara, Tengok wi salang tapi tengok jang teh. Takut wi salang saja dah 7.30. Tadi wi salang dah ada Assalamualaikum warahmatullahi, dah ada orang gila. Orang gila jenis wi salang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ingat sudah dah bayang. Nah, tengok pukul tak? Nah, dia gitu. Jadi wi dalam keadaan betul. Supaya apa? Kata ulama-ulama agar orang miskin itu dapat memanfaatkan daging mentah itu untuk dimakan dan juga untuk dijual. Boleh jual? Nah, daging korban kan? Boleh. 3-4 sen boleh orang miskin boleh. Suka ngak dia. Nah, dekat 3-4 sen nak masak pula ke? Nah, masak 3 kilo. Nah, hak lain dia boleh jual tak? Tu. Tu tujuan beri dalam keadaan mentah. Faham? Dah kalau masak pula ke dak jeng ni. Jadi hak mentah tu dia boleh jual tak? Dia boleh buka pula kena pi bira tu. Kat mana tu? Tak. Daging banyak boleh. Hoi pun kata orang mananya kat daging, hoi jual pula macam tu. 3 rias kilo jual. Memang. Nah, suka dia dah. Kerana dia nak jual berapa kilo bang? Harta dia. Nah. Orang lain 30 rias kilo, dia 3 rias kilo. Tengok baru bagi beli. Tukang masuk gerbang beli go. Umpamanya tu tujuan wi dalam keadaan betul. Kalau pasal apa? Pasal ada orang peling. Dia tukar, kadang-kadang tukar dengan akikah. Nah, wi akikah hak dak masuk. Akikah sunat dimasak. Nah, ia berlainan dengan korban. Akikah sunat dimasak, korban tidak sunat dimasak. Wi dalam keadaan mentah. Akikah kena wi dalam keadaan sudah dimasak. Sama ada nak buat gula, nak buat goreng kunyit, nak buat celup tepung, nak buat aiskrim pun boleh kau. Ada masalah. Tapi kita tukar kadang-kadang akikah wi lagi sekor dak masak-masak. Nah, dah sunat dimasak. Kita buat akikah, kita gula, kita masak, kita wi korang. Itu yang terbaik. Korban wi dalam keadaan mentah, tidak dimasak. Jadi daging korban jangan masak. Wi korang. Hak kita masak. Bagian kita memang kena masak. Dah kena makan mentah. Tak boleh kira salah faham. Makan mentah ayah daging. Apa dah tu ustaz kata dah boleh masak. Makan betul. Dia kira pada. Dia gitu. Orang bagi orang. Kita wi buat lah rajuk bala supik. Ambil sekilo. Wi dalam keadaan betul. Tu. Hak paling afdal sekali wi banyak. Macam Nabi wi. Nabi ambil gitu setapak tangan. Nabi makan ke Nabi. Hak lebih ni Nabi wi ke orang miskin. Paling afdal sekali. Nabi kita dah buat tau. Kita mana buat gitu lah. Kita cedok gitu. Ni lah untuk orang yang miskin. Ni sebesar aku masuk kan bukan dia masuk. 700 setengah bawah dekat Nawi korang. Orang alik rumah daging. Pernah ti daging gebang. Dalil nak tutup peti sejuk ni. Sakak kaki lembu. Ada berat dandang gitu nak rebang nak kena nak mampu. Ada pula orang sikit ni.
Kawan ni bawa ngerajuk, bawa kertas surat khabar Cina. Nah, pokoklah nak lebih, nak cetek. Ada 3 gram wi. Nak buat Sabtu dak dulu. Nah, apa benda wi gak sekelo. Nah, wi sekelo, wi 2 kilo, wi banyak kan. Jadi ada juga je ni gitu dah. Berlalu je. Nah, wi halu-halu je. Kerak pula ni. Iri pula ni. Halu macam kena buat kuah hati anak. Nah, jadi dah kenalah kita nak rebang, kita nak dekatkan diri pada Allah. Tiba-tiba kita ada lagi sifat bakhil, sifat tamak, sifat apa benda ni kerekuk. Nah, maka tak berjaya lagi lah kalau begitu ibadat korban kita. Tak dekat lagi lah diri kita kepada Allah. Kerana tanda seseorang itu dekat dengan Allah, dirinya itu tidak ada tamak, tidak ada bakhil, tidak ada bergaluh, tidak ada sifat-sifat nak kepada atau tamak kepada harta. Ada. Maksudnya kita bukan dak makan terus, kita makan daging korban kita, tapi bukan dalam keadaan kuantiti yang banyak. Pasal kita makan tak mudah daging. Orang-orang miskin, payah nak makan daging, payah orang miskin Kalau lalu pas apa lalu buat laju gitulah, dah nak beri. Nak beri lagu mana kat daging 32 ya sekilo. Mana ada biti, celup kocek ada 4 ya setengah je. Ada 6 ya. Beri kat ikan layang kat kembung. Anak layang lalu je. Apa yes kilo ikan layang ni. Katanya jual ikan naya kilo. Tengah kilo dia. Tengah kilo je. Lebih kat gitu tu jadi setahun sekali kita raih pada orang miskin. Tak lupa pada orang miskin. Kita pun gembirakan mereka dengan beri daging-daging korban. Berada ulama-ulama aja dah kita dah dengar. Dakwi daging korban. Rumah pernah daging rumah. Kau tak lepas ada lagi. Ada setapu lagi dah berat kita dah. Tengok orang rebang nak rebang bengong tu. Bimbang-bimbang korban kita itu sana jadi macam korban Qabil. Tuhan tak terima. Lelah saja piti habis. Habis Tuhan terima. Qabil Tuhan tak terima. Padahal Qabil ni anak dia. Anak Nabi Adam alaihi salam. Tapi korban dalam keadaan tidak molek. Beri buah-buahan hak acu-acu, hak pecah-pecah. Hak tumbik sembuh apa semua, hak kepek-kepek. Jadi Tuhan tak terima tu anak Nabi Adam dah kita anak dia anak Nabi anak lebih. Kalau buat dak juharah Tuhan tak terima lah. Ni anak Nabi Tuhan tak terima dah anak Nabi. Lepas tu kita kena buat yang terbaik. Apa-apa jua ibadah lah kena yang terbaik. Nampak? Sama ada rebang kita, sama ada sedekah kita, sama ada haji umrah kita, sama ada solat kita, terbaik lah. Jangan lupa kau orang miskin buat baik orang miskin. Nabi Ibrahim sangat. Nabi Ibrahim tak makan seorang. Mereka makan dengan orang-orang miskin. Siapa cari benar berjalan 1 hingga 2 batu kita nak makan dengan orang miskin Dia tak makan. Nabi Ibrahim tak makan seorang. Kita Ibrahim makan seorang Nabi Ibrahim Khalilullah tak makan seorang. Ada makanan tak makan seorang. Nak cari juga ada biar makan, ada orang makan. Kita makan seorang nak oleh anak nak teman makan baking ayo. Tamu baking ke kubah balo. Ya makan. Makan ayah tu baru ayah. Kat balo mari makan ayah makan. Makan dah ya mari makan. Tu baru ayah dak ni anak tetel jauh nak makan. Tu kita makna dak ikut banyak kita dak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata nak sunnah besar-besar, kecil-kecil kita dak ikut dah. Jadi kita harapkan mudah-mudahan dengan berlalunya
hari raya Korban atau hari raya Aidil Adha ini menjadikan kita ini lebih patuh kepada Allah, lebih patuh atas suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelalaian kita, laranya kita, jahilnya kita, dan insya-Allah akan datang Allah taala jadikan kita ini orang-orang yang lebih banyak melakukan amalan-amalan berupa ibadah dan amalan-amalan saleh insya-Allah, dengan bertambahnya ilmu kita duduk di dalam majlis-majlis seumpama ini insya-Allah. Sebelum kita tutup majlis pada pagi ini, ada satu pengumuman, iaitulah insya-Allah kutipan derma pada hari ini kita akan kumpulkan bagi dana pengajian untuk pengajian Sekolah Agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk memberi sumbangan, maka bolehlah meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung-tabung yang kita sediakan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tazkirah yang disampaikan memberi manfaat kepada bersama, yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shirara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarafatil Qur'an wa albisna bi khilatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina من كل بلاء وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.